3. Cuba rujuk nanti surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq tu baru kita faham, oh At-Talaq ni maknanya cerita pasal cerai, pasal talak. Memang Allah tak suka benda tu. Tapi kalau dah berlaku sebab hanya itu jalan penyelesaian yang kita nampak, Allah tetap perintahkan dalam ayat tu, kekal takwa. Anda diceraikan tak pernah salah. Bercerai-berai rumah tangga tak pernah salah kalau itu takdirnya Allah. Tetapi muslimat kekal takwa. Berdamai dengan takdir tu kita je yang tahu sehingga usia kita hari ini apa yang telah kita lalui dalam hidup. Ada orang 20-an baru sikit je ujian dia. Ada orang 30-an, 40-an, ibu-ibu kita yang 60-an, 70-an. Bila kita mengadu masalah kepada dia, alah kau baru sikit. Kau tunggulah tua nanti macam mana. Kan? Sampai sesimpel-simpel saya sebut dengan mak saya. Mak ni dululah kan muslimat. Makan minum air. Makan minum air. Kau tunggu. Kau tua nanti barulah kau rasa. Sebab saya mesti minum air dulu. Makan-makan. Ini ustaz yang mengajar saya untuk bertaranum dulu kan. Nak bagi nafas panjang katanya lah. Ibu-ibu jangan ikut sebab ibu bukan nak masuk pertandingan musabakah ke apa dah. Takut nanti kan ada yang tercekik pula kan. Sebab ustaz kata makan jangan bersulam air. Sebelum makan, minum air. Jadi makan tak kira lah. Dah tadi nasi lemak, makan pula mi, tambah pula roti bakar. Contoh, musibah dirahmati Allah. Lepas tu orang pelik. Ustaz tak minum? Tak, tadi kan dah minum. Jadi orang tengok musibah dirahmati Allah macam okey-okey saja. Nanti lepas makan pun masuk dalam kereta baru minum. Kan? Jangan sombong sangat. Sebab mak saya kata kau muda lagi, tak apa. Nanti bila kau dah tua, jadi saya rasa saya belum tua. Sebab belum lagi ada rasa makan, nak minum air. Makan, nak minum air. Sebab mak saya cakap, semua saya percaya. Apa mak saya cakap, semua saya percaya. Sebab apa yang dia cakap tu dah banyak dah saya lalui. Jadi bila saya bergurau dengan kawan-kawan, tak, aku tak tua lagi sebab mak aku kata, kalau dah tua, makan, mesti minum air. Makan, minum air. Jadi ibu-ibu, saya taklah ustazah 60 ni, maknanya ibu belum tua lagi. Sahabat rahmati Allah. Sebab muslimat dirahmati Allah, usia kita berapa pun orang datang jumpa kita mengadu masalah. Kadang-kadang anak-anak muda kahwin baru 2 bulan, 2 tahun mengadu. Ma, banyaklah masalah kahwin dengan lelaki tak guna macam tu. Kita senyum je sebab apa? Macam kau seorang ada masalah rumah tangga. Aku dah lalui benda tu lebih dahsyat lagi daripada kau. Tempuh je, dah Allah bagi laki itu pada kita. Mesti itulah yang terbaik. Kan? Susahlah anak 2 orang ni nak pergi kerja susah, hantar pengasuh banyak macam tu. Kau ingat kau seorang beranak, aku ni 12 orang. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Boleh je dia hidup. Maknanya Allah telah tetapkan di Lauh Mahfuz, Muzayyanah Abdullah takdirnya bagaimana. Kan ibu-ibu dirahmati Allah telah tertulis. Maka kita dipaksa oleh Allah untuk beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, kita nampak macam duduk hujung pengakhiran. Tapi Masya Allah pentingnya dia. Apa saja yang berlaku dalam hidup ni, kita diajar dalam Quran, apa sahaja musibah. Disuruh cepat-cepat sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walaupun orang tu tak mati lagi. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Di kejiranan rumah saya. Kemarin kami balik ke rumah kan naik Grab. Saya tak nak tempuh jam dan sebagainya. Jadi Cina yang bawa Grab tu kata, ayo matilah abang, matilah orang tu. Orang aksiden motor. Bila bertutup tu maknanya dia kata mati. Saya tak nak tengok. Itu kemarin. Malam tadi muslimat masuk dalam grup WhatsApp kata betul-betul dekat simpang nak keluar dekat dengan rumah saya. Naik motor 3 beranak, mak dengan bapaknya mati, anak tengah-tengah tu cedera parah. Katanya. Kita terus, ya Allah anak siapa, keluarga siapa, ya Allah engkau permudahkanlah urusannya. Sedih kan sebab kawasan-kawasan rumah kita mungkin dia keluar nak cari barang dapur je. Tapi perginya tak kembali dah. Begitulah kita kalau kita tak balik kepada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemarin hari Rabu yang KL hujan sangat lebat, menakutkan petang hari, macam berlaku ribut bila kita berjalan air cepat naik di KL sekarang ni, kemudian ranting-ranting semuanya jatuh. Kita sekarang ni duk taradud macam mana 50-50. Nak stay selamat ni masjid. Tapi kalau pergi, kalau tak pergi, takut air naik, lagi mau 2 hari aku berkampung dekat masjid ni. Faham ya muslimat dirahmati Allah?
Sebab kita berisiko macam-macam sekarang ni. Jadi balik kita redah pula keadaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar berita apa-apa saja, pokok tumbang, kena dekat kereta sipulan-sipulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hingkau ni, kereta dia je lah yang kena tempat pokok. Dia boleh merangkak keluar tak mati, elok je. Lah, sebab kita tak habis mengaji, maka kita faham kalimah itu hanya untuk orang mati saja. Subhanallah muslimat, sedangkan kata Allah, apa jua bentuk musibah. Maka kenapa kita disuruh sebut? Kerana dari Allah benda ni datang. Siapa yang ada switch yang menakutkan ribut pukul 4 petang dah macam maghrib ni? Boleh tak kita offkan switch tu? Allah je yang pegang. Ketika kita berdoa dan berdoa untuk hancurnya si laknatullah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa senjata yang kita boleh hantarkan? Tangan kita seperti terikat, kaki kita terikat, kita tak boleh nak bantu apa-apa. Tapi mustahil letak doa untuk dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Allah jamin, Allah pasti kabulkan doa. Tinggal lagi cara bagaimana Allah nak kabulkan. Dan kerana itulah pada minggu lepas, mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya telah merancang serangan ke bumi Gaza melalui jalan darat sebenarnya. Tetapi Allah bagi banjir yang luar biasa. Serangan melalui darat tak boleh. Dan muslimat yang dirahmati Allah, apa lagi berlaku ribut yang menakutkan. Allah boleh hantarkan bala tentera Allah, bukan berapa orang Allah boleh hantar. Tapi ribuan melalui para malaikat yang tak nampak. Angin tenteranya Allah, hujan tenteranya Allah, ribut apa sahaja itu adalah tenteranya Allah. Pasir tenteranya Allah. Kau jangan main-main dengan tenteranya Allah sebab mereka bekerja bukan mengikut arahan bos mereka. Tapi semua makhluk Allah ini bekerja mengikut perintah Tuhannya, itulah perintah Allah. Jadi jangan pernah kata, alah Ustazah, kita doa je, bukan boleh ubah apa. Kamu sebenarnya yang ada masalah dengan Tuhanmu. Tidak meyakini bahawa Allah maha memustajabkan doa. Jadi sekarang ini kita diuji ibu, apalagi pilihan kita. Kita hanya disuruh berdamai dengan takdir. Kalau kita memilih untuk berperang dengan takdir, yang kalah pasti kita. Betul kan? Ustazah ni majlis ilmu tak baik, doakan keburukan. Saya sekarang sedang diuji. Saya sedang berperang dengan takdir. Saya tak suka benda ni. Muslimat dirahmati Allah, kita berperang dengan takdir, yang kalah pasti kita. Sebab sebenarnya kita sedang berperang dengan yang memberikan, melukiskan takdir itu untuk kita, itulah Allah. Jadi maksudnya apa? So kalau saya ditakdirkan jatuh Ustazah, tak payahlah bangkit sebab dah takdir Allah saya jatuh. Habis tu Acik nak buat macam mana tu? Kalau nak teruskan perjalanan, menyusullah saya Ustazah. Kaki patah ke? Taklah patah. Dah Allah takdirkan saja jatuh. Takkanlah saya nak bangun. Saya duduk ajalah macam ni. Kalau tak merangkak, saya menyusul teruk benar. Kaki ada lagi tu. Usaha boleh buat lagi sampai ke titisan darah yang terakhir. Sampai kepada penghujung hayat kita. Kamu disuruh berusaha oleh Allah. Dah usaha macam-macam dah Ustazah, tapi tak ada apa pun yang berubah. Apa yang Acik nak ubah sebenarnya? Suami saya yang tak sembahyang tu lah Ustazah. Susah tak Cik nak ubah orang? Susah Ustazah. Memang susah. Nak ubah orang adalah yang paling susah. Kalau beruang senang sikit, muslimat dirahmati Allah. Sebab tu dekat zoo negara ada gajah ikut arahan kan. Nak pandang sebut gajah ni pandang Ustazah pula. Sabar je lah muslimat. Kan? Ada gajah ikut arahan, ada buaya ikut arahan, ada monyet ikut arahan. Semalam dekat traffic light tah macam mana lalu dekat handphone Ustazah. Jaja tengah drive, Jaja cuba kau tengok terkikik-kikik Ustazah. Kenapa Ustazah? Kau tengoklah ni orang Cina ni tak tahu negara mana dia bela anak monyet. Macam dia bela seorang bayi. Seekor bayi pula dah, seorang bayi. Sebab ditukarkan pampers, dia pakaikan baju, dia ajak makan sama-sama, dia ajak main sama-sama, didokong macam baby. Boleh pula dia ni faham bahasa. Kalau manusia yang tak faham bahasa tu sebenarnya siapa? Benarlah katanya Buya Hamka, kalau setakat muslimat dirahmati Allah hidup, kera di hutan juga hidup. Kita hari ini muslimat hidup untuk apa? Hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup. Sedangkan ada saudara-saudara kita sekarang ni nak makan pun tak ada benda nak dimakan. Maka saat kita melimpah ruah rahmat rezeki yang Allah hantarkan kepada kita muslimat dirahmati Allah,
apa sebenarnya yang kita sebut? Maka nikmat Tuhan yang mana lagi aku nak dustakan? Allah beri takdir yang begini, sebenarnya Allah tahu ia sesuai denganku. Diuji dengan orang dekat, diuji dengan orang jauh. Kita telah berjanji dengan Allah dalam rahim ibu kita lagi, bahawa Allah Tuhan kami. Kalau Allah beri A, aku tak ada pilihan, aku kena terima A. Orang yang lahir dalam kecacatan. Tak ada pun ibunya berdoa, ya Allah, kalau anak aku ni lain daripada yang lain, tangan dia keluar sebelah je, ya Allah, bagus juga. Ada muslimat? Tak ada. Tapi Masya Allah, walaupun dia tak ada kedua belah tangan pun, Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi rezeki kepada dia. Sebab tu dalam hidup ni, bagaimana untuk kita berdamai, cerita yang sebenar adalah tentang bagaimana kita menerima takdir. Bila mana kita paksa diri kita untuk terima, ibu-ibu dirahmati Allah, kita sudah tidak bermasalah dengan masalah yang datang. Faham maksud? Kita sudah tak ada masalah dengan masalah yang datang. Sebab kita dah terima. Kau okey laki macam tu? Dah laki aku, nak buat macam mana? Terima je lah. Muslimat. Kau okey anak-anak kau macam tu? Dah nak buat macam mana sekarang? Mungkin dia tak baik. Tapi mungkin dia menjadi tukang doa kepada aku yang paling setia lepas kematian aku. Ya, aku tak faham lah orang macam kau ni. Tak apalah kau tak faham pun. Yang penting aku faham. Bukan semua benda yang aku nak dalam hidup ni boleh dapat. Sebab ini adalah kehendak Allah. Jadi ibu-ibu jangan pernah sebut di lisan kita, saya dah usaha macam-macam dah ustazah. Tapi satu benda pun tak dapat apa, tak ada hasil. Anda sebenarnya sedang mempersoalkan kepada Allah. Ya Allah, aku dah usaha macam-macam dah, tapi kenapa kau tak bagi, ya Allah? Tugas kita hanyalah berusaha. Hasil mutlak milik Allah. Kalau Allah nak beri di dunia, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tidak azab kita dengan derita di akhirat. Tapi kalau kita sedikit diazab, menahan diri kita dengan sabar, kenapa aku dah usaha macam-macam tapi kau tak beri seperti apa yang aku nak, ya Allah, kekal bersangka baik. Mungkin kalau aku lahir sebagai wanita cantik, macam orang yang aku cemburui itu, aku tak beriman kepada engkau seperti orang tu, ya Allah. Bahkan lebih dahsyat aku mempamerkan aurat. Lebih dahsyat aku bermaksiat kepada engkau, ya Allah. Maka engkau nak jaga aku supaya lahirnya aku dapat masuk ke syurga engkau. Engkau letakkan aku begini, ya Allah. Subhanallah, baru ni saya ziarah seorang anak yang Allah lahirkan, bahasa mudah kita nak faham, cacat, tak sama macam orang lain. Semalam saya nampak ibunya share di Facebook. Terima kasih Ustazah kerana memberi nasihat. Sebab tersedar seketika bila mana Ustazah cakap, kalaulah budak yang comel ini lahir dengan kesempurnaan, sebab abangnya handsome, ibu ayahnya sempurna wajah, dia pun sebenarnya comel, tapi Allah bagi sedikit kecacatan. Muslimat yang dirahmati Allah, saya sebut, syukur kerana masih punya 2 orang anak lelaki, lahir seorang anak perempuan. Kita tak mengharapkan macam tu, tapi Allah beri begitu. Mana tahu kalau tidak diuji macam ni, dia jadi manusia yang bermaksiat kepada Allah. Tapi cuba akak tengok, lahir dia, akak berhenti kerja sebab apa? Sebab nak jaga dia sepenuh masa. Dia tak sama macam orang lain. Dan akak juga yang cakap kan, bila akak diuji dengan anak yang begini, kemana lebih mendekat? Lebih dekat kepada Allah atau lebih jauh kepada Allah? Sebenarnya anak lahir tak sempurna macam orang lain, kita nampak macam musibah, macam kekurangan. Apa yang berlaku di bumi Palestin kita kata musibah. Sebenarnya muslimat, yang jauh lebih musibah, kita sedang bertenang-tenang. Kelihatannya seperti aman dan damai, tapi kita jauh dengan Allah. Itu musibah yang paling berat, yang paling dahsyat. Begitu juga muslimat dirahmati Allah, yang kita kata sempurna anak dia, boleh berlari ke sana sini, cemerlang, bagusnya. Muslimat dirahmati Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah, itu musibah. Cuba akak tengok sejak lahirnya dia yang orang lain nampak macam tak sempurna, akak sendiri yang cakap makin dekat dengan Allah, baru kenal erti tahajud, meninggikan jiwa yang sabar. Sebenarnya ini bukan musibah. Sebab tu pagi tadi di TV Al-Hijrah Ustazah sebut, terkadang mata kita nampak musibah, tapi di sisi Allah kita sedang menerima satu nikmat yang sangat besar. Sebab dengan musibah itulah kita makin hampir kepada Allah. Lalu berhati-hati. Bila pagi tadi sebab saya sebut suratul Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ilal akhir ayat,
bawah sekali adalah thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Saya bila baca surah At-Takatsur, kita biasa baca dalam solat bagi orang-orang yang hafal, tolonglah wujudkan satu rasa. Bila lidah kita sampai kepada thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, sebenarnya ayat tu Allah cakap apa? Subhanallah. Kemudian semua kamu ni, wahai kita yang membaca, wahai kamu orang Islam, di sana nanti di hadapan Allah kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu dapat. Sebab tu masa iklan tadi saya sebut, sahabat-sahabat usrah ni faham ke tidak? Maksudnya Allah kata tu, jangan hidup atas dunia cemburu, dengki dengan nikmat orang. Sebab faham begini, setiap nikmat yang dia dapat menyebabkan dia akan ditambah masa di hadapan Allah, ditambah masa di hadapan Allah. Bayangkan satu sen, dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan, Allah tanya. Satu saat yang 24 jam ni Allah tanya, mu guna untuk apa? Aku main WhatsApp 1800 saat ya Allah. Berani nak jawab macam tu depan Allah? Kita tak berani, muslimat dirahmati Allah. Sebab satu saat akan ditanya. Jadi hari ni kita nak sebut, ya Allah, kalau aku tertangguh nikmat di dunia, sepatutnya aku bersyukur padamu ya Allah. Mungkin sebab engkau tahu aku tak mampu nak menjawab di setiap satu saat, di setiap satu apa sahaja nikmat yang kau berikan kepadaku, satu sen, aku tak mampu ya Allah. Sedangkan ni setahun sekali ada pejabat, nak kena audit setahun sekali, menggelupuh habis semua staf. Tak balik rumah pasal apa? Ini nanti kalau ditanya ni kita belanja untuk apa? Resit mana resit? Depan Allah, muslimat dirahmati Allah, tak ada satu pun yang terhijab. Ni macam mana tiba engkau boleh tahu ni Allah? Tara! Buka satu skrin besar. Ya Allah, aku pun tak sedar dulu aku buat macam tu. Rupanya dosa tu aku buat masa aku tengah dapat nikmat, ya Allah. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu muslimat, bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku serahkan kepada engkau kembali ya Allah. Engkau yang nak jadi macam ni. Datang daripada engkau, kepada engkau aku kembalikan. Saya dah sebut 100 kali dah Ustazah. Sehari 100 kali sebut, tapi tak tenang juga. Saya masih lemah. Biasa kat lemah tu sebab kita dhaif. Manusia, kita bukan Tuhan. Biasa sahaja sekejap kita rasa jatuh, sekejap rasa down, sekejap kita rasa macam tak semangat, biasa saja. Tapi jangan berlama-lamaan. Sedih tak boleh lama. Murung tak boleh lama. Jangan layan perasaan tu. Sebab sekali kita bersedih, kita buka satu lubang, satu ruang untuk iblis masuk ke dalamnya. Memanglah, sekarang kan kau dah tua, laki kau cari lain tu sebab memanglah kau dah berkedut sana, kedut sini. Kita pun tengok cermin, macam tak banyak sangat kedutnya. Tapi kenapa dah tak sayang, muslimat? Kalau dia nak buat perangai ibu-ibu dirahmati Allah, tak payah tanya kedut. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kita tak boleh ubah orang. Memang kita stres kalau nak ubah orang. Tapi kita nak ubah diri kita, Masya Allah. Saya belajar daripada wanita di penjara Kajang. Saya belajar. Ustazah, syukur saya duduk kat sini. Syukur? Aku tak faham macam mana orang dalam penjara ni bersyukur. Sebab dia kata dulu saya makan sehari tak cukup 3 kali. Tu hal makan ni, muslimat. Dan dulu saya tak pernah ada peluang solat berjemaah, lepas jemaah ada majlis ta'lim, ada usrah yang dipimpin. Saya tak pernah merasa semua ni Ustazah. Syukur saya dipenjarakan, saya dapat semua ni Tuhan. Dan di sana ada beberapa orang yang dengan muka kusut masa jumpa Ustazah, kenapa saya yang dipenjarakan? Sebenarnya ni bukan salah saya. Ex-boyfriend saya bawa dadah dalam rumah, dia tak ada masa polis datang, saya pula yang kena tangkap. Bukti ada dalam rumah saya. Sepatutnya bukan saya yang dipenjarakan, saya tak boleh terima semua ni. Maka muslimat, dia makan benda yang sama dengan orang yang bersyukur tadi. Dia duduk satu soft dalam solat macam orang yang sama tadi. Dia masih dapat tidur malam macam orang yang tadi. Tapi kenapa ada yang bersyukur, lalu wajahnya ceria, hatinya tenang walaupun duduk di balik tembok besi, berjeriji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tembok batu dikelilingnya, tak ada perhiasan hiburan apa. Tapi masih merasa terhibur sebab hidupnya dipandu dengan agenda-agenda kebaikan yang mendekatkan dia dengan Allah. Tapi bila kita tak terima muslimat, jauh lebih terpenjara lagi jiwa kita muslimat dirahmati Allah. Sebab kita kata, kenapa aku ya Allah? Layakkah kita sebagai hamba bertanya, why me?
Orang ceras faham ke cakap Jerman ni? Subhanallah. Kenapa macam tengah-ngam macam tu? Relax-relax saja muslimat. Relax-relax saja. Ya Allah, saya risau macam nak telan saya lah pula. Apa dia? Oh, terkesima. Saya bukan shima, teringin tu bukan. Masya. Saya tengok kan, sebab ada tempat saya tengok macam tu ha. Macam ni, kenapa ni apa? Tudung saya sengit ke apa? Masya Allah. Taik lalat saya, tarik lalat saya memang satu ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab ramai sangat bila pergi jumpa lah. Satu lah kau, dia cakap dengan kawan dia satu. Aku dah cakap satu, kau yang cakap dua. Apa yang satu? Apa yang dua? Dah macam madu tiga pula kan. Apa yang dua? Apa yang tiga? Rupanya makcik-makcik ni nampak kat TV tak lalat ustazah dua. Satu kanan, satu kiri bawah sikit. Yang kiri bawah sikit tu mikrofon cik, bukan tak lalat. Kan? Ya Allah, pelik-pelik sungguh muslimat. Patut nak jumpa sangat ustazah, nak tengok, nak pastikan satu ke dua. Tak lalat belah kanan. Habis tu yang dekat live tu kenapa belah kiri ustazah? Itu sebab kamera tu saya tak reti nak terbalikkan macam mana. Kan? Jadi kalau acik tengok saya macam minum tangan kiri tu sebenarnya tangan kanan. Cuba acik tengok. Kan? Mak saya tu selari dengan tak lalat tidak selari. Tapi belah kiri bukan. Dia belah kanan. Tak lalat saya belah kanan sekarang ni. Saya yang tahu di mana kedudukannya. Jadi saya minum tu kanan. Jangan duk membawang orang suka-suka je kan. Buat review makan tangan kiri. Aku takkan beli produk ni. Sian orang tu muslimat. Padahal dia memang makan tangan kanan. Cuma sebab kamera trick. Handphonenya begitu. Tak cukup mahal ke? Ataupun macam Ustazah Zai. Ada je handphone macam ala-ala mahal. Tapi tak reti juga nak guna. Tahu hantar WhatsApp, baca WhatsApp. Itu je muslimat dirahmati Allah. Maka maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita suka menyalahkan semua yang berlaku dalam hidup kita. Sebenarnya ketika kita menyalahkan semua yang berlaku itu, yang paling salah adalah kita. Cuba kita dalam keadaan lemah begitu, kita tak nak berterusan sedih muslimat. Kita cakap la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu semua hafalkan zikir itu? Cuba sama-sama dengan saya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi. Quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey. Sambung sampai pukul 11. Lepas tu wabillahi taufik wal hidayah. Kan muslimat. Seronok juga kalau macam ni. Acik-acik pantang diajak bersama-sama. Ustazah dah berhenti, dia tak berhenti lagi. Masya Allah. Sebab tu muslimat dirahmati Allah. Bila kita faham, oh aku ni lemah. Aku saja. Serahkan kepada Allah yang maha kuat. Subhanallah. Di sana ada banyak ayat-ayat yang mengajar kita wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ramai dah hafal dah. Oh hari tu ada ustazah saya tengok live Ustazah Asma Harun kan. Kau main lagi muslimat. Saya disuruh kita hafal jadi saya dah hafal dah. Tapi saya dah baca sehari 44 kali tak jadi apa pun ustazah. Kan? Saya ni tengah diuji dengan sempitnya rezeki. Suami berhenti kerja ustazah. Lepas PKP dah tak ada kerja. Saya ni jual nasi lemak. Saya ni naik bulat dah cium nasi lemak punya bau. Tapi tak laris-laris nasi lemak saya. Rasa macam sempit rezeki. Muslimat dirahmati Allah. Kita nak kata macam mana lagi? Kita dah buat usaha tu. Allah pandang tak usaha kita? Allah pandang. Sebab tu tak cukup dengan usaha. Dengan doa. Jangan juga sebut di lisan kita ibu-ibu dirahmati Allah, puas dah aku berdoa, macam-macam doa dah. Tapi rasa macam tak ada makna je doaku. Satu pun tak dimustajabkan oleh Allah. Tak ada apa-apa pun ustazah dengan doa ni, muslimat. Ada orang yang rasa macam bosan, penat mendoakan bumi Palestin. Tetap macam tu juga ustazah. Dulu, kini, selamanya tetap macam tu. Jangan kata tak ada apa. Doa itu sendiri adalah ibadah. Faham ya?
Kalau ada orang yang rasa macam sia-sia dalam berdoa, kesian. Sebab doa ni adalah ibadah. Kamu nak bersembahyang, kena berwuduk dulu. Bentang sejadah, hadap kiblat. Kena ikut waktu. Pukul 11 pagi ni tiba-tiba rajin. Usalli fardha zuhri. Awal sikit lah ustazah, senang. Pahala ke tak pahala? Tak pahala. Pukul 11 ni cik nak fardha zuhri, apa ke bendanya? Duha ni. Alah, nanti pukul 2 nak pergi kenduri kahwin ustazah. Make up dah pakai, macam mana nak sembahyang zuhur? Pukul 11 tak apalah, Allah tahu niat kita. Makcik ni sakit cacat akal ke apa ni kan? Sebab muslimat dirahmati Allah, Allah tak terima. Kita kena ikut peraturan. Ikut peraturan. Kalau atas dunia, hatta duduk rumah flat ni pun ada pengerusi persatuan penduduk kan? Apa undang-undang, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya niat nak mengimarahkan surau je ustazah. Sebab tu saya jemput penceramah kesukaan saya datang sini. Tiba-tiba bertembung. AJK Masjid dah panggil dah. Penceramah yang dah dipersetujui dalam mesyuarat. Tiba-tiba tak apa, tu grup dia. Kita buat dekat bilik solat. Awak buat dekat bilik kuliah. Ini berlaku, kita pula confused. Ustaz masjid tu, saya pun masjid tu juga. Tahu Ustazah, dia kata ni persatuan lain pula. Dah pening, pakat pening belaka. Rupanya muslimat dirahmati Allah, tu AJK lama punya kepala Ustazah. Kat sini AJK baru. Jadi kalau sembahyang macam mana? Kalau yang imam tu imam lama, orang yang lama lah datang. Kalau imam tu imam yang baru, orang barulah datang. Subhanallah, jangan sampai kita dibedil. Kerana apa muslimat? Kita tak ubah degil macam orang-orang Israel. Kita duk kata muslimat dirahmati Allah, kita ni daripada jahil dulu, kita dah belajar ilmu macam-macam. Tapi kenapa kita tak nak ubah diri kita? Akhirnya muslimat dirahmati Allah, hanya dengan mengubah diri kita bagaimana untuk berdepan dengan takdir, barulah insya-Allah. Masalah tu, ujian tu kadang-kadang tak settle juga. Ustazah jumpa dia kat amalkan tahajud, jangan tinggal, pandang hikmah, cari hikmah. Kalau suami akak tak balik rumah, cari kat mana hikmah. Apa hikmah dia Ustazah? Tak ada hikmah langsung. Kan muslimat dirahmati Allah. Dulu kita tak pernah tahajud. Tapi diuji dengan orang yang paling dekat, lebih akrab. Wanita yang mula mendatangi solat tahajud kebanyakannya kerana diuji dengan orang yang dekat dengan dia. Diuji dengan anaknya, baru reti nak solat hajat. Diuji dengan suaminya, baru reti nak bertahajud. Jadi kalau kita diuji begitu muslimat, dia boleh buat dosa, aku pun boleh. Abang ingat abang seorang boleh ada girlfriend, saya pun akan cari boyfriend. Pelik aku dah perempuan ni. Maknanya muslimat, musibah itu akan bertimpa-timpa lagi musibah. Kalau kita mengadukan kepada Allah, Tuhan, kat mana tak sempurnanya aku? Kat mana tak cukupnya aku, ya Allah? Apa salah aku, ya Allah? Jadi kita mengadu kepada Allah, kita akan ditunjukkan jalan keluar oleh Allah. Sebenarnya engkau kehilangan kasih makhluk. Bila mana engkau berdamai dengan takdir, Allah semakin hampir. Percayalah ibu-ibu, resah akan meminggir bila Allah sangat hampir. Tapi kita ni resah tak berkesudahan kerana Allah jauh dengan kita. Maka jangan tanya di mana Allah, sahabat dirahmati Allah. Tapi tanya, di mana kamu meletakkan Allah di hatimu? Kedudukan teratas atau yang paling bawah? Kita tahu kita ada Allah, segala-galanya Allah. Tapi berapa banyak kita mengakukan diri kita sendiri. Kalau tak ada saya bang, tak terbayarlah sewa rumah ni tiap bulan. Harapkan abang tu memang taklah. Subhanallah, rupanya dengan mulut kita, berapa banyak muslimat dirahmati Allah, suami berjauh hati. Ustazah kira suami punya jauh hati. Yang saya punya jauh hati ni Ustazah tak kira. Sebab tu semalam muslimat di mana? Batang Benar, Negeri Sembilan kan. Muslimat. Dia kata apa, saya bagi contoh macam mana. Kita orang perempuan ni selalu tanya, Ustazah, cik kita je nak jaga hati dia. Siapa nak jaga hati kita? Kan? Macam pernah tanya je soalan ni kat diri sendiri. Siapa nak jaga hati kita? Ustazah, kita jaga hati dia. Kak, hati siapa? Hati kita ni Ustazah. Hati siapa kak? Hati kita ni Ustazah. Jadi dah hati kita lah kena jaga muslimat. Kita tak boleh transfer hati tu kepada rongga jasad orang lain. Kau tahu dah, sakit tau disakiti oleh suami sendiri. Kau nak rasa, aku belah dada aku pindah kat engkau seminggu, aku pakai hati engkau pula. Tak boleh muslimat. Sebab tu orang buat pembedahan hati.
Kan muslimat dirahmati Allah, kan ada penyakit-penyakit macam tu. Drama-drama, novel-novel yang orang muda baca tu, rupa-rupanya walaupun dia pakai hati orang tu, dia takkan boleh bertukar jadi orang tu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Engkau dulu sebelum buat pembedahan hati, kau suka makan laksa kan? Sekarang mesti kau suka makan mi goreng. Taklah, aku suka makan laksa juga. Kau kan pakai hati si Polan yang suka makan mi goreng tu. Apa hal kau tak tukar suka makan mi goreng? Sekarang ni pelik. Soalan yang kita tak boleh jawab. Kerana semua ni adalah kehendak, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa mesti beriman kepada qadarnya, qadar dan qadar Allah yang baik atau yang buruk. Nabi kata mesti beriman kepada qadarnya. Ketentuan yang telah Allah tetapkan muslimat, kalau kita meyakini bahawa engkau yang berkehendak, sebab tu kita sebut la haula wala quwata illa billah. Aku tak nak benda ni jadi macam ni, tapi engkau berkehendak ya Allah, pasti engkau akan tunjukkan jalan keluar. Seperti yang kita hafal ayat 1000 dinar. Semua hafal kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibu-ibu tahu tak maksudnya tu apa? Tak tahulah ustazah. Orang yang jual frame tu suruh beli gantung kat rumah. Kalau gantung kompom tak miskin, tak apa-apa ke dana. Tu dah percaya sangat. Sekian dimaklumkan. Kan muslimat? Itu sebenarnya surah At-Talaq, sebahagian daripada ayat 2 bersambung dengan ayat 3. Cuba rujuk nanti surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq tu baru kita faham, At-Talaq ni maknanya cerita pasal cerai, pasal talak. Memang Allah tak suka benda tu. Tapi kalau dah berlaku sebab hanya itu jalan penyelesaian yang kita nampak, Allah tetap perintahkan dalam ayat tu, kekal takwa. Anda diceraikan tak pernah salah. Bercerai-berai rumah tangga tak pernah salah. Kalau itu takdirnya Allah. Tetapi muslimat kekal takwa. Sebab tu bila takwa, ya itu bekas isteri saya. Bila dah namanya bekas, dia datang suami ni ke rumah, bekas suami datang ke rumah nak tengok anak, kita suap anak kita boleh dah ibu-ibu dirahmati Allah? Boleh. Masa dia suami tak suap dia. Macam sedap je nasi tu. Boleh saya rasa, ambillah sini kalau nak suap, ala sweetnya, bekas suami. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Duduk lagi dalam satu rumah, suap anak tak pakai tudung, selam bedek je, itu bukan suamimu lagi. Faham? Tapi kita uruskan anak masih macam suami isteri. Masa bergelar suami dulu, tak rasa pun itu suami kita. Jauh. Ini peranan iblis. Yang bila benda halal, iblis suka menjauhkan. Bila benda haram, iblis dekatkan. Kenapa anak-anak muda kita bila dating janji 1 jam, tak balik 1 hari 1 malam. Tak puas lagi lah mama, tak puas apa engkau? Bila jadi suami isteri, muslimat dirahmati Allah, saya dah tak tahu nak cakap apa lagi yang lelaki saya, ustazah. Bagi salam, dia jawab dah. Lepas tu masuk dalam. Masuk dalam buat apa kak? Kelam. Habis. Tak ada apa dah nak cerita. Maklumlah ustazah dah tawa, hamba. Dah 40 tahun dah ustazah. Tak ada benda nak cerita. Muslimat dirahmati Allah. Sebab sakinah, mawaddah, warahmah Allah tarik dah. Kerana apa? Kita tidak kembalikan kepada Allah. Seharusnya makin lama hubungan rumah tangga yang barakah. Ya, kita bukan seperti orang muda dulu. Tetapi muslimat jatuh sayang kan? Kenapa abang tak kejut saya? Saya terlelap tadi, abang kata tak makan malam lagi. Ya Allah, berdosanya saya abang. Saya dah siapkan dah semua, tinggal nak senduk je. Tak apalah, bukan aku tak boleh makan sendiri. Aku tengok, engkau tengok, khosian aku tengok. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya itulah cinta, mawaddah warahmah daripada seorang suami. Taklah ustazah kata sayang, tapi tak pernah jalan pimpin tangan pun. Cik yang semalam dia senduk nasi sendiri sebab kesian cik tidur tengah-tengah, dia tak kejut tu. Itulah tanda cinta dia di usia begitu. Faham muslimat dirahmati Allah? Kan bila anak telefon, tak payahlah kau cakap dengan mak engkau tu letih tu. Dia ambil Panadol tadi pening kepala, katanya biarlah. Alah, ya nak cakap juga dengan mak. Cakap dengan ayah tak best. Macam tu kan anak-anak kita muslimat. Bapak saya dulu pernah terasa. Saya duduk asrama, telefon. Bapak yang jawab telefon. Pak, mak ada. Macam itulah anak-anak. Aku yang kat telefon. Nak cakap dengan mak dia juga.
Dia tak cakap dengan kita, dia kecil hati. Jadi bila balik, mak saya cakap, kau kalau bapak engkau jawab telefon tu, cakap sembanglah apa. Tak tahu mak nak cakap apa kan apa. Nak cakap dengan mak juga. Cakap je lah apa-apa. Kau tanya je lah soalan bodoh pun tak apa. Bapak engkau kecil hati sebenarnya. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Subhanallah, bila dia dah tak ada ni baru, ya Allah, sikitnya aku bercakap dengan dia berbanding dengan mak. Kau redalah kepadanya, ya Allah. Engkau syurgakanlah, ya Allah. Ini yang kita rasa. Bila dah tak ada baru muslimat dirahmati Allah. Sebab Allah nak ajar kita muslimat. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita ini, terima dulu. Baru kita nampak, ya Allah, rupanya ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Bila mana kamu bertakwa kepada Allah, ada takwa. Tadi orang yang bercerai-berai itu ada takwa, masih baik dengan mak mertua dia, pak mertua dia. Muslimat dirahmati Allah, masih pergi hantar jambangan bunga di hari kelahirannya. Dia pun cakap, ini bekas menantu aku. Menantu baru pula pelik. Aku tak bagi. Bekas menantu pun tak bagi. Muslimat dirahmati Allah, itu masih ibumu juga. Sebab ada hubungan, apatah lagi ada cucu. Muslimat. Tapi kalau tak baik, something wrong. Apa something wrongnya? Kita tidak punya takwa kepada Allah. Kita tak takutkan Allah, bercerai-berai, bercerai segala-gala. Bahkan main sihir, menjahati manusia lain, muslimat dirahmati Allah. Kita sepatutnya betul bekas suami, bekas isteri. Tapi tak ada bekas anak. Kau dah bagi nafkah ke belum bulan ni dekat anak engkau tu? Dah mak dia bela. Hantar pengasuh duit lagi. Kau tak bagi nafkah. Kan? Maknya pula mengajar bekas anak engkau tu. Mana ada bekas anak, muslimat? Kena besarkan sama-sama. Jadi kalau ini dia hadapi dengan penuh takwa, tidak ada dosanya. Saya selalu sebut di mana-mana, ibu-ibu yang bergelar balu, anda tidak pernah hina. Allah yang mematikan suamimu dulu. Mudah-mudahan di syurga bersanding semula. Bersatu tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Ibu-ibu yang bergelar janda, anda tidak pernah hina di sisi Allah. Mana ada orang berkahwin nakkan perceraian. Tetapi jangan sampai hilang takwa. Sebab bila tidak ada takwa, Allah akan cerai-beraikan habis, muslimat dirahmati Allah. Biar orang buat jahat pada kita, jangan kita buat jahat pada orang. Ustazah cakap senanglah, ustazah tak kena. Memang tak ada siapa nak kena macam tu. Tapi kita ada contoh terbaik. Contohnya bukan ustaz-ustazah muslimat. Sebab ustaz-ustazah pun diuji dalam kehidupannya. Tapi contohnya adalah manusia paling agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita pasal ujian apa lagi? Nabi diuji terlebih dahulu dan terlebih dahsyat daripada kita. Tapi orang buat jahat yang sangat melampau kepadanya. Kalau nak cerita pasal kita, ujian adik-beradik. Kan muslimat dirahmati Allah, tak payah cerita kat orang. Adik-beradik kita 8 orang, muslimat dirahmati Allah. Dulu masa kecil-kecil kita berkongsi pinggan, berkongsi cawan. Hatta kadang-kadang minta maaf sebut tukar-tukar seluar dalam buat tak kisah je. Kan? Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Kecil lagi. Dah besar tak boleh tengok. Kenapa mak bagi kat engkau, tak bagi kat aku? Semua kita ada jalan rezekinya. Kalau kita pandang dia sebagai adik-beradik sedarah, dicincang takkan putus. Dia mungkin tak tahu, tak pernah datang majlis ilmu. Kenapa aku tak mengalah saja, ya Allah? Memang salah dia. Tapi aku datangi dia. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab kita tak nak putuskan silaturahim. La yadkhulul jannah. Allah yang sebut tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. So tajuk yang asas seperti ini muslimat. Kalau kita nak cerita tentang panjang, cik sembahyang cukup dah 5 waktu. Agak-agak lah ustazah dah tua-tua ni, takkan tak sembahyang 5 waktu lagi. Okey, 5 waktu dan selesai. Moga-moga diterima Allah. Qabliyah, ba'diyah okey tak cik? Tahajud malam bangun tak? Duha buat tak? Sunat taubat perbanyak tak? Kita tak tahu Allah pandang kita punya dosa ni masih bersisa atau tidak di hujung-hujung usia kita ni. Alah ustazah, dulu dah banyak dah buat solat taubat, takkanlah Allah tak ampun lagi. Itu kita muslimat. Sebenarnya kita sedang merengek-rengek di hadapan Allah. Macam mana anak kecil kita muslimat, bolehlah adik nak ikut ibu pergi work, bolehlah dia tarik baju, dia tarik kain kita. Sekarang umurnya dah 17-18 tahun, ada macam tu lagi. Long, mama nak pergi ni. Mata kat TV. Kan? Mata dekat handphone muslimat.
Allah rindunya kita dengan suasana. Dia tarik baju kita, tarik poket kita sampai koyak. Nak ikut kita. Sekarang diajak tak mahu. Muslimat dirahmati Allah, semua akan ada waktu. Jadi kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita seorang-seorang. Kadang-kadang ditakdirkan Allah dalam hidup ni kita seorang-seorang. Cik ni sebatang kara je Ustazah. Tak apa cik. Jangan sebatang kera sudah. Kan? Sebatang kara ni muslimat dirahmati Allah, datang ke masjid surau. Tolong. Istiqamah. Kan hujan, telefon kawan, hujan lebat ni aku tak boleh jalan kaki, boleh tak tumpangkan aku? Boleh kak, tak ada masalah, kak tunggu je dekat bawah. Saya ambil sekejap lagi. Supaya apa kita yang sebatang kara ni, kita tak ada orang cari tak muslimat dirahmati Allah? Orang cari. Baru ni berlaku duduk seorang-seorang, muslimat dirahmati Allah, yang masih sihat, majlis ilmu tak pernah tinggal. Tiba-tiba satu kuliah duha ni dia tak datang. Kan tak tahulah hanti sebab kawan ni telefon. Tadi saya telefon mak pun mak tak jawab. Itulah mak kau tak pernah tak datang kuliah duha ni. Kau sempat tak nak balik sekejap? Kau tak sempat acik pergi cari ni. Hanti pergi berumah mak ni. Tengok-tengok dah terlentang tengah-tengah rumah. Muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, meninggal dunia. Dalam keadaan seorang-seorang begitu. Syukur kawan yang prihatin. Selalu datang kuliah duha, tak datang orang cari. Kalau kita yang mendakwa sebatang kara ni, masjid, surau tak nak pergi, bermasyarakat tak mau, kan? Saya minta maaf sebut. Ada segelintir perangainya begitu. Datang agihan beras, 2 kampit. Datang agihan sumbangan, datang surau. Tapi waktu Allahu Akbar, start motor balik. Muslimat, kita bukan datang semata-mata untuk minta bantuan ataupun kita nak diberi bantuan. Tapi kita datang untuk dipandang Allah, dibantu oleh Allah. Faham ya muslimat? Kita tak pernah meminta dimasukkan dalam senarai asnaf. Setahun berapa kali je kita dapat bantuan. RM100, RM200 sebulan tu tak membantu sangat pun sebenarnya. Tetapi kalau kita dekatkan diri kita dengan Allah, Ustazah, acik ni sebatang kara tapi Alhamdulillah, jadual hospital acik ni yang setiap bulan pergi ambil ubat dekat hospital, tak pernah pergi seorang-seorang. Ui, hebat cik. Siapa hantar? Sebelah rumah ni orang bujang yang sewa. Acik jadi segan kat dia orang ni. Tak tahulah Ustazah. Nanti bulan ni yang seorang tu cuti hantar acik ke hospital. Nanti yang seorang ni, ya Allah cik, macam anak sendiri. Ya Ustazah, baik-baik. Macam mana mereka boleh baik dengan acik? Sebab acik ni kan seorang. Bila goreng cekodok rasa teringin. Dapat 15 biji, acik makan 2 ketul je. Baki 13 biji tu hantar kat dia orang. Hampir hari-hari ada je bagi kat rumah sebelah. Padahal bukan benda mahal. Ya Allah cik, terima kasih bagi cekodok petang-petang, teringat arwah mak saya. Itulah sebab kita baik dengan orang tak pernah rugi. Kita datang ke tempat-tempat yang baik tak pernah rugi. Allah pasti hadirkan rezeki yang tidak dijangka-jangka. Ini jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sambung ibu-ibu dirahmati Allah. Apa maksudnya tu? Dan Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Oh ya Allah Ustazah, mampu ya cik baru tahu hari ini. Kan muslimat. Jadi kita baca dan kita amal tu dengan yakin. Kalau aku takwa, Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan aku. Kalau aku takwa, Allah akan beri rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Sebab tu kita ke tengah sempit tersepit. Ada orang pinjam duit kita bertahun-tahun. Janji nak bayar, tak bayar, nak bayar, tak bayar. Muslimat desap macam tu saja. Jatuh air mata dah tak tahu nak buat macam mana. Dah malu nak minta tolong dengan orang. Aku serahkan pada engkau lah ya Allah. Rumah aku ni kena lelong, kena tarik balik. Pun aku tak kisah dah, aku serah pada engkau. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Kak, boleh bagi location tak? Saya baru dapat rezeki kak, hutang saya yang 15 tahun lepas. Oh dia ingat rupanya muslimat. Siapa yang gerakkan hati dia? Saat kita sedang sempit, Allah. Ini takwa. Ini kita dapat sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Kita buka pintu, tintong. Dia datang, air mata kak nangis kenapa? Ya Allah, Allah datangkan pertolongan melalui engkau. Akak dah tak tahu dah nak kata macam ni lagi. Akak sebenarnya dah halalkan dah 15 tahun. Halal kak, ambil balik lah. Tak jadi. Ni rumah akak nak kena tarik dia ni. Kena bayar juga sebab tu namanya hutang.
Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Subhanallah, wallahi Allah tak pernah membiarkan hambanya. Tapi kita berkali-kali meninggalkan Tuhan kita. Hanya kerana rajuk hati kita. Kenapa ya Allah, orang tu nampak macam senang je. Sebab engkau nampak sisi senangnya. Cuba engkau selak keseluruhan hidupnya. Berapa kali dia jauh lebih menderita daripada kamu. Tapi dia sabar. Dia berdamai dengan takdir. Akhirnya Allah bagi penderitaan itu berakhir. Dan kalau tak berakhir di dunia muslimat, sangka baik terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita yakin Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik untuknya. Bukan di dunia yang sementara. Mati masalah kita confirm berakhir. Betul? Mati berakhir. Allah Ustazah keliling ni, Alung kejar saya. Bukan hutang saya Ustazah, hutang suami saya. Tapi saya kena kejar, anak-anak saya kena kejar. Nak kata macam mana lagi? Akak mampu bayar. Apa lagi akak nak gadai? Tak ada apa kan? Akak serah diri akak pada Allah. Kita dah tak tahu nak buat macam mana lagi muslimat. Orang tu kejar, orang ni kejar. Padahal kadang-kadang kita ni mangsa. Bukan hutang kita pun. Acap kali wanita-wanita mengadu demikian. Akak serah diri akak pada Allah. Minta maaf kak. Kalau terpaksa Alung tu datang bunuh akak pun mati, masalah confirm selesai. Ada tak orang ketuk pintu kubur? Kau tak bayar lagi? Tak ada, muslimat dirahmati Allah. Maksudnya sebab tu di negara-negara maju, hebat kelihatannya, tapi berapa ramai setiap hari ada saja berita orang bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Sebab banyak sangat masalah. Dalam kemajuan kejayaan mereka, mereka stres. Penghibur didapati mati bunuh diri. Peringkat antarabangsa international. Pasal apa penghibur mati bunuh diri? Sebab sebenarnya dia boleh menghiburkan orang, tapi hatinya tak pernah terhibur. Masya Allah, dia salah memilih hiburan. Islam bukan tak ada hiburan, muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan melampau. Jadi, bila kita sebutkan mereka tembak diri mereka sendiri, sebab mereka rasa dengan mati itu masalah berakhir. Kita beriman kepada Allah. Memang berakhir, tapi jangan berakhir dengan putus asa, apatah lagi mati bunuh diri. Kamu sembahyang, mengatakan beriman, beramal soleh, Allah tak kira sama sekali. Sebab pengakhiranmu berjaya ikut telunjuk syaitan. Syaitan yang paling nak kita mati dalam putus asa. Faham ya muslimat? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita titiskan air jari ke dalam lautan. Angkat, jatuh. Muslimat dirahmati Allah, kita nak bagi tahu luasnya rahmat Allah seluas air lautan tu. Masalah yang kita rasa besar tu hanyalah setitis itu. Percayalah, rahmat Allah jauh lebih luas. Jadi kita serahkan kepada Allah. Sebab Allah bukan tak tahu yang kita sedang derita, yang kita sedang kecewa. Tapi balik kepada Allah. Orang yang tak balik kepada Allah akan terus-terusan menderita. Sebab tu saya tak faham muslimat dirahmati Allah. Hari ni saya kejap lagi, saya tak boleh lama. Kalau orang masjid itu, Ustazah, kita makan nasi kambing biryani. Contoh. Jap telan air liur dulu. Contoh muslimat dirahmati Allah. Tapi saya tak boleh kak. Saya kena balik juga sebab sebelum pukul 12 saya kena gerak ke Kota Baru, Kelantan. Dah menunggu dah staf saya 2 biji kereta nak pergi. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Kita nak menyantuni asnaf di Kelantan 20 orang yang bakal terbang ke Baitullah percuma. Seorang daripadanya rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Tapi tengok macam mana Allah bagi rezeki. Rupanya dia tak pernah tinggalkan masjid. Dia siap dekat masjid ustazah. Rupanya dia duduk dekat bawah kanvas je. Dia memang sebatang kara. Subhanallah. Kat dunia Allah muliakan. Belum akhirat. Yang baru balik dengan saya minggu lepas, muslimat. Masa ustazah bagi tahu acik boleh pergi umrah tu. Dalam bank acik ada 100 je ustazah. Macam mana nak beli jubah? Macam mana nak pergi KLIA? Tak ada. Tapi istikharah, tawakal tu ala Allah. Masya Allah, Acik tetap juga nak pergi rezeki Allah ni. Jangan tolak. Lama dah Acik berdoa. Sampai kat Mekah muslimat. Kau nak beli aiskrim tak Acik belanja? Ya, kau main lagi Acik ni hebat. Ustazah, Acik dah nak terbang tu duit. Acik tiba-tiba ada 5,000 Ustazah. Subhanallah muslimat. Cik, curi duit siapa? Astaghfirullahalazim Ustazah. Bukan curi. Kawan-kawan masjid.
Imam masjid saja bagi 500 tu besar bagi Acik Ustazah. Sebab imam kami tu muda, hari tu dia jatuh, dia dah tak boleh jadi imam sekarang. Dia suruh saya doa banyak-banyak dekat Mekah, dia nak jadi imam balik, dia nak berjalan balik macam biasa. Bila buka sampul 500, Acik terkejut Ustazah. Acik tak pernah pegang duit banyak macam ni. Ustazah nak tak duit Acik ni? Tu dia tu. Cik biar betul nak bagi duit senang-senang macam tu kat orang. Acik takutlah duit ni tak habis. Banyak lagi ni duit Acik ni. Faham tak muslimat? Sebab tak pernah ada duit sebanyak itu. Tapi Allah bagi. Sebab apa? Saya percaya wallahi kerana dia tak pernah berpisah dengan masjid. Jadi orang-orang yang kebanyakan saya jumpa dan saya pelajari ni, mereka datang masjid ikhlas tak mengharapkan apa-apa. Ustazah, ni nak pergi umrah percuma ni scammer ke Ustazah? Scammer? Acik tengok muka saya ada scammer punya muka ke? Bukannya seorang dua yang dah pergi percuma, bukan duit saya cik. Jangan cerita kat orang Ustazah Zai bawa. Ya Allah, muflis saya tak banyak kaya macam tu tak. Sebab rezeki Allah datang pada cik. Subhanallah. Dan saya belajar kehidupan itu muslimat, orang yang tak jauhkan diri daripada masjid. Orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Allah gembirakan di dunia bila mana terus-terusan istiqamah, di akhirat pasti jauh lebih gembira lagi. Saya tutup dengan surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apa keimanan kita menjawab? Jauh di dasar hati sana. Ditimpa apa jua musibah, ingat Allah yang nak jadi macam ni. Bukan sebab jiran aku yang jahat tu, bukan sebab suami pedajal aku, bukan sebab anak-anak yang degil, bukan. Allah yang nak benda ni jadi pada aku. Percayalah bila kita ingat dari Allah, semua akan menjadi kecil. Sebab Allah itu tersangat besar. Allah Maha tahu apa yang berlaku kepada kita. Kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Muslimat dirahmati Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Saya rasa resah Ustazah dengan ujian lagi, macam-macam ujian. Kalau kamu beriman kepada Allah, ujian tetap ada. Tapi kamu tetap melaluinya dengan tenang. Manusia kalau tak dapat tenang, tak boleh berfikir. Yang keluar hanyalah emosi. Faham ya muslimat? Bila kita dapat berfikir, nak marah ke nak sabar? Nak marah ke nak sabar? Yang tadi macam ada benda nak cakap ke abang. Tadi bang, sekarang macam dah tak. Kenapa jadi macam tu pula? Sebab kalau aku marah, lagi buruk keadaan. Muslimat dirahmati Allah, kita sempat berfikir, insya-Allah keadaan menjadi tenang. Tapi kalau tengah pegang lesung batu, suami kata, oh dia tengah marah ni. Baik aku nyorok dulu dalam bilik. Umi, ayah dah balik dah. Siapa emak kau tengah pegang lesung batu. Kan habis sangkut dekat kepala aku ni. Sebab dia tahu bini dia sangat emosi. Muslimat dirahmati Allah, kalau dia datang, pedas ke yang? Lada cabai kena dekat mata ke? Dah. Habis tu kenapa tumbuk sambal belacan pun nangis? Tahulah nak ngadu kat siapa lagi dah. Ngadu kat suami macam tak nak dengar. Ngadu kat lesung batu pun cukup lah. Yelah, ceritalah ke abang. InsyaAllah muslimat dirahmati Allah. Kan sebab bukan kita tak ada cara untuk meluah rasa. Tapi kebanyakan sekarang ni dia nak bagi tahu seantero alam yang dia sedang bersedih. Akhirnya rupanya orang makin tepuk tangan. Padan ke? Dulu dia absen sangat. Tak payah cerita dekat orang. Kita punya Allah yang maha mendengar. Tetapi sebab kita jauh dengan Allah muslimat, kita takkan datang rasa tenang itu. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini jaminan Allah. Selagi mana kamu beriman, insya-Allah muslimat, kita akan sedar bahawa keamanan dan kedamaian akan datang. Caranya Allah itu pelbagai. Kita sempit terhad, tapi Allah sangat luas dan tidak terbatas. Maka sentiasalah bersangka baik kepada Allah dalam keadaan berdamai dengan takdir.
InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kesempatan, ruang dan peluang yang kita ada. Ibu-ibu jangan berhenti mengaji. Orang cerdas faham mengaji ni apa? Baca Quran ke? Ramai yang kata ya. Kalau orang Kedah mengaji ni maksud datang majlis ilmu tanpa jemu. Okey? Sebab mengaji sahaja tak cukup. Tapi kena mengkaji akan isi Al-Quran. Nak mengkaji macam mana kita bukan profesor. Kan muslimat? Jadi kena datang majlis ilmu. Oh ustazah, suratul Fatihah tu belajar dalam kuliah tafsir. 3 bulan tak habis lagi ustazah. Saya ni hanya hafal dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tak datang rasa. Tapi bila kita belajar tafsir, tadabbur Quran, Masya Allah. Ya Allah, daripada Malik Yaumiddin saja aku faham. Aku jadi isteri, Allah tak tanya baju kau cantik mana, mahal mana. Allah tanya kau jadi isteri ikut agama tak? Jadi suami ikut agama tak? Jadi anak ikut agama tak? Engkau beli harta benda dulu ikut agama tak? Semua Allah tanya tentang din di hadapan Allah nanti. Allah tak pernah tanya rumah siapa paling besar. Ikut agama tak? Itu maksud Maliki Yaumiddin. Aku jumpa Allah nanti Allah tak tanya lain. Hanya agama. So aku berjiran walau sakit hati sangat macam tu kat dia. Tetap kena ikut agama. Contohnya dia. Subhanallah, Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ingat kita seorang je yang diuji. Mereka jauh lebih dahsyat. Tapi menekuni agama, akhirnya mereka balik dengan kebaikan, ditempatkan di tempat yang penuh dengan kebaikan. Semoga kita bakal menyusuli mereka orang-orang yang baik. Kita tetap dalam majlis ilmu, belajar dan minta Allah beri faham dan beri kekuatan untuk beramal. Ibu-ibu, kalau bukan di sini sebagai ganjaran, di sana sedang menanti. Langkah kaki kita tadi, modal minyak kereta kita tadi, semua Allah pandang sebagai jihad. Kita sedang berada dalam majlis ilmu, kalau ditanya kepada penghuni di dalam laut, apa yang hang buat sekarang ni wahai ikan jos, wahai ikan bilis, wahai semua tumbuh-tumbuhan yang halus-halus, aku sedang memohonkan ampun untuk orang yang mendengar ilmu. Subhanallah. Mulia orang mendengar ilmu. Tapi kita bila tengok tersingkir minggu ni, padahal sedap tu suara dia. Hai gelap pula orang. Muslimat dirahmati Allah. Jangan duk tenganga lagi lah dengan hiburan-hiburan yang macam tu. Ampun maaf, zahir batin. Moga-moga Allah redha akan kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.